Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi menerima panggilan ataupun WhatsApp yang bertanyakan soalan kepada kita. Kalau boleh tuan-tuan kemukakanlah namanya ya. Saya pun tak boleh nak baca nama. Baik, soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Solat 5 waktu tapi dalam masa yang sama melakukan dosa, apakah solat Allah terima? Baik. Jadi soalannya, dosa apa yang kita buat? Ya, kalau kita buat sesuatu dosa, kita takut tuan-tuan dosa-dosa itu menghalang ibadat tadi diterima. Sembahyang mungkin sah, tapi pahala tak ada. Ngumpat, dahaka mak bapak, dahaka pada suami, tak memberi nafkah pada isteri. Sebab itu innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni dapat mencegah daripada buat fahsyak dan mungkar. Kalau kita sayang kepada sembahyang kita, jangan buat benda yang haram, jangan buat benda yang mungkar, maka terpeliharalah sembahyang kita itu akan jadi cantik dengan sebab kita menjaga sembahyang kita, amalan kita. Yang keseterusnya, soalan saya, bagaimanakah saya nak buat kalau lelaki saya nafsu dia kuat? Apa yang perlu saya buat? Sudah tuan-tuan, ya, nafsunya kuat sangat. Tak lagi cakap bagi kahwin lain, kau marah saya pula. Sebab tu ya, orang tak faham kenapa si isteri pergi minang perempuan lain untuk suami dia. Salah satu sebab inilah. Nama dia apa yang penting, kerja sama. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Aku dah tak lalu lah, kamu selesai dengan sana pula. Kena macam itu pula. Ada setengah suami macam itu, ada setengah haram tuan. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kongsikan doa-doa amalan untuk halang sihir dan mengelakkan daripada sihir? Yang ni saya dah tuliskan dalam buku saya tu. Nampak di belakang saya tu buku tu, doa-doa tu, dapatkan buku-buku tu. Di antaranya ialah surah Hud daripada ayat yang ke-56, dan kita membaca ayat-ayat kursi selepas kita sembahyang. Salam, kalau kita tersayang kat seseorang, apa beza fitrah dengan dosa? Kadang saya sampai menangis kerana takut sayang seseorang berlebihan. Saya nak cari suka Allah yang utama. Bila teringat dekat dia, saya cuba untuk tepis. Tak nak Allah murka dengan saya. Saya tak faham kenapa datang perasaan dia. Perasaan tu dia tak kenal saya tak kenal dia. Mohon beri penjelasan Ustaz, adakah itu fitrah? Memanglah setiap manusia ada perasaan sayang menyayangi. Jadi kalau nak sayang menyayangi, akhirilah dengan perkahwinan. Abang pergilah kahwin, pergi minang dia. Yang kau duk abang perasan seorang-seorang tu, buat apa duk menung atas katil? Siapa nak selesai masalah? Pergi minang. Buat dengan cara yang diredai oleh Allah. Bukannya salah. Yang salahnya buat maksiat. Ya, cinta menyayangi itu adalah fitrah. Yang salahnya ialah melanggar fitrah. Pergi cinta nak kahwin jantan dengan jantan, yang tu langgar fitrah. Alah, jangan dibuat jat. Itu tak boleh. Ya, ingat. Baik, salam Ustaz. Ada tak doa-doa tertentu selain daripada baca Quran dan zikir untuk hati menjadi kuat dan sabar? Doa ringkas untuk amalan selepas solat. Tak tahulah kalau kita nak cari amalan lain, doa lain selain daripada Quran. Ayat apa lagi yang kita rasa lebih baik daripada Quran? Cuba bagi tahu saya. Ada tak perkataan lain yang lebih baik daripada zikir Al-Quran, ayat Al-Quran, doa daripada Quran? Tak ada dah. Hadis Nabi dan Al-Quran lah yang terbaik. Kalau itu amalannya, buatlah kak. Ambil lah. Ya, insya-Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Banyakkan zikir. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Afdalu zikr la ilaha illallah. Bukankah itu yang paling terbaik untuk menguatkan hati kita? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya bertanya, apa hukum melanggar peraturan kerajaan sepanjang PKP? Saya ada bertanya kepada Menteri Hal Ehwal Keagamaan tentang urusan nikah sepanjang PKP. Namun beliau menyatakan kami rujuk kepada pejabat agama negeri masing-masing. Namun pejabat agama masih berdiam diri dan hanya menyeru kami untuk bersabar. Andai sabar ini dimiliki semua orang, alangkah indahnya. Saya menyewa dalam rumah yang bukan mahram. Saya hendak segerakan nikah dan memandangkan saya pernah bermaksiat dengan tunang saya. Kami cuba mengawal diri sepanjang bertunang dan kami berharap
Agar dapat nikah dengan kadar segera, patutnya menikah pada 4 hari bulan apa itu, tapi ditangguhkan. Saya hilang hormat kepada yang kononnya sifar maksiat. Maafkan saya Ustaz, saya masih belajar mengawal diri, namun ada kalanya saya dengan tunang gagal mengawal sehingga melakukan maksiat di atas talian. Jadi kepada pihak ataupun pada abang kita yang menghantar soalan tadi ini, pertama, carilah jalan macam mana supaya kita boleh mengelakkan maksiat. Nombor 1, kalau kita menyewa dengan bukan mahram, memanglah itu memang boleh, carilah rumah lain. Yang ketiga, ya, sekali lagi urusan perkahwinan dan sebagainya melibatkan urusan pejabat agama. Saya dah lihat dalam dalam Facebook hari itu, dalam YouTube pun ada perkahwinan, cuma tak ada kenduri. Jadi saya tak pasti di mana tempat dia, tapi ada gambar dia, ada video dia, masing-masing duduk akad nikah pun jauh-jauh je. Tetap mereka kahwin, cuma tak ada kenduri. Yang penting kahwin, kenduri tak ada pun tak apa. Jadi saya harap pergi balik jumpa dengan pegawai pendaftaran pernikahan, tanya dekat dia prosedur dia balik. Kita bertanya pada tempat dia. Ya, saya rasa pihak pejabat agama pun nak selesaikan benda ni dengan baik. Dan ada jalannya untuk kita berkahwin dalam tempoh PKP ni, insya-Allah. Ada dia. Ya, Menteri Agama mungkin jawab macam tu sebab urusan ini diletakkan di bawah Jabatan Agama mengikut negeri masing-masing, dan saya kata ada prosedur dia. Tanyalah kepada pegawai yang berkenaan, saya nak kahwin juga, suruh dia akad nikah, panggil mak, panggil wali, panggil ayah, semua jalan. Saksi Jabatan Agama pun boleh, insya-Allah boleh diuruskan. Saya rasa mereka ada cara untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, kemudian terima kasih Elias Junaidi, terima kasih topik yang best. Sekarang ni penceramah mari buka aib dalam masjid. Jadi kita sebagai penceramah ke kepada siapa pun, ya, tak boleh buka aib orang, sebut nama orang, sebut tak payah. Ya, benda tu tutupkanlah. Ustaz, macam mana kalau adik-beradik sendiri mengaibkan adik-beradik sendiri ke orang, macam mana tu Ustaz? Sedih saya, Zati Rahim. Adik sendiri ke abang sendiri, keluarga sendiri, lagilah kena tutup. Aduh, kita dengan adik-beradik pun aduh, letih dengarnya. Baik, kemudian daripada Zainurwati Zakaria, alhamdulillah jelas kat sini. Hari ini Ustaz dah tidur ke belum? Hari ini saya belum tidur lagi. Daripada tahu berapa puluh hari dah tak tidur. Tak apa, biasa, janji saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Kennedy Topes Al-Khultub is watching. Oi, orang putih ke apa ni? Kemudian kita juga daripada Muhammad Syaiful, daripada Perlis Clear, terima kasih. Sakura Auni dari Bukit Besi Terengganu juga adalah clear. Batu Kikir pun jelas, Kota Masai pun jelas, daripada Mariani Raman Bintulu Sarawak juga jelas. Baik,